Untuk kita lihat, untuk kita kupas isu ini dengan lebih dalam, kita perlu faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan penjajahan, dengan kolonialisme itu sendiri. Untuk mengupas topik ni, saya kemukakan kononnya pendapat daripada sejarawan barat Hobson yang penulis buku Imperialism, A Study of Imperialism. Di Hobson dia menyatakan bahawa penjajahan ni sebenarnya dia berpunca untuk mengeksploitasi ekonomi. Kemudian daripada ekonomi dia berkembang kepada politik dan juga sosial. Itu Hobson yang cakap dalam buku dia Imperialism, A Study. Jadi, daripada definisi seperti itu kita boleh kaitkan juga dengan sejarah negara kita yang tercatat. So pada tahun 2011 tu kita ada beberapa tokoh yang juga turut membangkang kenyataan daripada Dr. Zainal Kling ni. Antaranya mantan Perdana Menteri kita dahulu, Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin dia mengatakan bahawa betul apa yang dikatakan bahawa residen itu melampaui batas dan bekerja di bawah raja-raja Melayu. Fakta sejarah membuktikan bahawa residen British itu telah melanggar sendiri perjanjian Pangkor yang mengatakan bahawa raja-raja berkuasa hanya dalam bidang agama dan juga adat. Kalau ingat kisah pembunuhan J.W. Birch dekat Pasir Salak, yang tu bagaimana J.W. Birch itu dia mencampuri urusan adat, khususnya bahagian penghambaan, sehingga membawa kepada pembunuhan. Jadi ini sebagai satu pertikaian bahawa yang tertulis dalam perjanjian Pangkor 1874 itu hanya sekadar kertas, hanya di atas kertas saja. Realiti yang berlaku, kita memang dijajah. Dan jika kita teliti dengan lebih dalam, sebenarnya kedaulatan raja-raja Melayu ketika penjajahan British ni sangat terhad, sangat terbatas. Buktinya macam ni, cuba tengok. Ketika residen-residen British sudah dilantik, raja-raja Melayu tidak bebas untuk menjalankan hubungan dengan negara-negara luar. Zaman dahulu, setiap negeri-negeri ini kita sebut sebagai negara sebab dia ada pentadbiran tersendiri. Contoh macam negara Perak, dia tak boleh buat hubungan diplomatik dengan negara Pahang. Kalau dia nak buat hubungan diplomatik dengan Pahang, dia perlu melalui British. Dan hasil-hasil ekonomi negara-negara Melayu ketika itu macam Perak, Selangor dan juga Kelantan, Terengganu, semua terletak di bawah kekuasaan British. Walaupun mereka dibayar gaji, tapi urusan kutipan cukai, kemana duit itu mengalir, semua di bawah kuasa British. Kita ingat apa yang Hobson cakap, penjajahan ini untuk eksploitasi ekonomi. Ya, sebab tu hari ini negara yang telah menjajah kita lebih maju dan negara kita tengok sendiri apa yang berlaku. Kalau kita nak gulung keseluruhan sebenarnya, kita terapkan dalam perjanjian Pangkor dia tak nyatakan secara terus bahawa tanah Melayu ini dijajah ataupun diserahkan kepada British. Dokumen-dokumen bukti-bukti sejarah yang lain menunjukkan bahawa Malaysia memang dijajah oleh British ketika itu. Bagaimana British itu masuk dalam pentadbiran Melayu, bagaimana dia mula campur tangan? British masuk dengan memanfaatkan konflik politik yang berlaku dalam kalangan raja-raja Melayu. Dari tadi kita bersebut tentang perjanjian Pangkor, maka kita ambil lagi ke depan sejarah Perak. Macam Perak, sebelum perjanjian Pangkor itu ditandatangani, 3 raja Perak sedang berebut takhta, iaitu Raja Abdullah, Raja Ismail dan juga Raja Yusuf. Raja Abdullah yang menjemput British untuk menyelesaikan kemelut politik ketika itu. Jadi apa yang British buat? Okey, dia boleh tolong Raja Abdullah ni untuk menjadi sultan. Tapi dalam susul galur memang sepatutnya dia jadi sultan lah, tapi ada isu. Jadi British akan tolong, dia boleh lantik Raja Abdullah itu menjadi sultan, tapi dengan syarat dia kena ikut apa yang British cakap. Aku boleh tolong kau, tapi kau kena tolong aku kembali. Kita tak sedar sebenarnya kita dijajah. Rakyat ketika itulah, penduduk Melayu ketika itu, dia tak sedar dia dijajah pada awalnya sebab dia masih ada sultan. Tapi apabila kita tarik ke depan peristiwa itu pula, memang terbukti bahawa penduduk-penduduk Melayu ketika itu pun sudah sedar mereka sebenarnya dijajah. Sebab tu pada awal abad ke-20 kita banyak kebangkitan nasionalisme, pembinaan negara. Contoh macam kalau kita nak sebut nama-nama tokoh macam Dato' Onn Jaafar, macam Ibrahim Yaakob, ini antara orang-orang yang berjuang untuk menyedarkan. Jadi Malaysia pernah dijajah.